Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, sewaktu video ini dirakamkan adalah 3 hari bulan 2, 2026. Transfer Windows secara rasminya tutup pada 2 hari bulan 2, 2026 dan kita telah diperkenalkan dengan lebih kurang 5 wajah barulah di sepanjang aktiviti Transfer Windows ni. Dan kalau kamu ada follow di ruang community SRTV tu, aku dah mengatakan memang starring Bollywood lah. Ujung-ujung baru rancak. Itulah yang telah dilakukan oleh Sabah FC sekarang ni. Dan izinkan aku untuk mengulangi nama-nama yang telah disenaraikan di dalam squad list Sabah FC. Pertama sekali ialah Chris Marlon Ondong Embah daripada Perancis, Duye daripada Croatia, Ernesto Thailand, Jose Angel Spanish, Kevin Belfort Haiti. So itu adalah penama-penama yang baru saja diperkenalkan oleh manajemen Sabah FC. Dan selain itu kita masih memiliki beberapa pemain import lagi seperti Danny Ham dan juga Dan Pelicanos serta Gaby dan Sifu lah di situ. So membuatkan agak besar jugalah kita punya jumlah pemain import kita ni. Tapi kalau kita recap kembali apa yang dibenarkan oleh pihak penganjur ialah setiap pasukan dibenarkan mendaftar maksimum 15 orang pemain import. Setiap pasukan dibenarkan mendaftar maksimum 9 orang pemain dalam skuad hari perlawanan. Manakala hanya 6 pemain import dibenarkan untuk beraksi di atas padang dalam satu pasukan, itu 4 pemain import negara bebas, 1 pemain import Asia dan 1 pemain import ASEAN. So kita memang ada setakat ni kita memang berlebih lah, lebih kurang macam tu dengan apa yang kita miliki sekarang ni. So sudah pasti kesemua individu yang kita tahu dan aku sebut sebentar tadi itu tidak akan dapat diturunkan secara sekaligus. Walau macam mana pun, dari segi pemerhatian aku sendiri ada mengatakan kita ada lambakan di bahagian hadapan sekarang ni. Dengan adanya sekali lagi Chris Marlon Ondong Embah, lepas tu kita ada Fergus Tierney, kita ada Belfort, kita ada Darren Lock, kita ada Azad Haras. First of all, sekarang ni menjadi persoalan aku ialah apakah formation yang bakal digunakan oleh Alto Linus buat setakat ni lah. Untuk dengan kemasukan pemain terbaru ni, adakah satu penggunaan formation yang aku rasa kalau beliau yang familiar, of course 3-4-3, dan yang seterusnya adalah 4-3-3 lebih kurang macam tu lah. So ianya sekarang ni menjadi persoalan aku lah, apa yang bakal dilakukan oleh Alto Linus sekarang ni. Tapi sekali lagi dengan adanya lambakan pemain di bahagian hadapan, kemasukan 2 pemain pertahanan, tapi kita faham apa function si Ernesto. Tapi Jose Angel ni dan juga beberapa pemain attacker kita yang lain, aku memandang sini yang lebih menumpu kepada untuk memperkuatkan depth squad kita lah. So to make sure each and every rotation atau substitute yang dilakukan masih mempunyai level yang sama, lebih kurang macam tu. Pasal dari segi pemerhatian aku untuk sebelum bukanya transfer window kedua ni, each and every rotation yang kita lakukan adalah drop off lah daripada quality starting 11 kita. So di situ aku memerhatikan apa yang cuba dilakukan oleh manajemen Sabah FC, especially dengan persiapan kemasukan pemain-pemain baru ni. Dan sekali lagi aku ingin memujilah atas apa yang dilakukan terhadap beberapa insiden-insiden yang tidak kita ingini, isu-isu yang kita tidak ingini yang berlaku dalam skuad Sabah FC ni. Yang terbesar sekali adalah pengeluaran Adi Muyajic, Stu dan juga Daniel Ting. Tapi ianya berjaya ditutup kembali lah oleh mereka dengan sekali lagi memasukkan beberapa nama-nama yang bagi aku cukup bagus lah, cukup berpengalaman di dalam kancah bola sepak ni. So again lah, memang aku mengucapkan terima kasih untuk anda dan you have done a good job lah. So the praise is due lah, lebih kurang macam tu. So hopefully mereka berjaya mengekalkan apa yang kita miliki ni dan kita bebas lah daripada sebarang isu-isu lain lagi. Aku mengharapkan tidak ada kebangkitnya lagi masalah gaji lah.
Okey, di antara 5 pemain yang dimasukkan ke dalam skuad Sabah FC ni, aku memartikan di sini adalah Jose Angel dan juga Kevin Belfort di mana kedua-dua pemain ni berumur 36 dan 33, tapi Ernesto 35. So kenapa aku tidak masukkan Ernesto? Kerana Kevin Belfort dan juga Jose Angel ni adalah dua pemain yang berstatus without club sebelum join Sabah FC, dan mereka tidak mempunyai sebarang kompetitif match lah bersama klub terdahulu mereka. Macam contoh diorang ni boleh katakan diorang ni bercuti sebelum kembali aktif ke dalam highest level of competition di saingan bola sepak tempatan kita ni. So aku memerhatikan di sini macam mungkin kedua-dua mereka ni tidak boleh diteruskan masuk ke dalam as a starting 11 terlebih dahulu, kerana perlu memberikan masa mereka untuk betul-betul berada di level fitness yang cukup bagus, dan juga of course memahami bola sepak lah. Memahami bola sepak maksud aku tu kerana lama sudah absent daripada bermain. Satu lagi, memahami bola sepak dari segi demand di Liga Super ni. Itu yang aku perhatikan antara Jose Angel dan Kevin Belfort. Ernesto, dia terus diperkenalkan, itu aku dah heran kerana dia memang sudah, sebelum dia join Sabah FC, dia memang sudah aktif lah bermain di klub terdahulu beliau. So aku memartikan seperti Due dan juga Chris Marlon Ondong Emba ni ada kemungkinan besar boleh terus disenaraikan untuk perlawanan yang seterusnya. Itu kan aku cerita sebentar lagi, kerana dari segi fitness, match fitness, match sharpness apa semua, aku rasa memang dia orang sudah tidak ada masalah untuk itulah. Cuma adakah Due dan juga Chris Marlon ni akan dikategorikan sama juga seperti tanggapan aku terhadap Jose Angel dan juga Kevin Belfort ni, kerana mereka perlu bilang orang sekali lagi acclimatizekan diri diorang dengan apa yang diperlukan di bola sepak tempatan kita ni, itu sekali lagi lah. Okey, bercerita mengenai next match kita, sebenarnya kita tahu kita sekarang menumpu untuk cuba mendapatkan Challenge Cup. Ini pun antara reason aku rasa kenapa berhabis lah untuk memasukkan nama-nama yang di dalam yang diperkenalkan ni, kerana aku rasa there's a new target untuk Sabah FC sekarang, cuba untuk mendapatkan Challenge Cup sebenarnya tidak dilakukan oleh Selangor. Tapi ini tanggapan aku saja. I would like to see management Sabah FC mengakui benda ni lah. So at least there's something for us untuk to look for untuk permainan Sabah FC yang akan datang, di mana ianya akan berlaku pada 8 hari bulan nanti, guys. 8 hari bulan MFL Challenge Cup. Mari aku perhatikan sekali lagi mana surat tu. Yes, itu pada hari Ahad 7 malam di Stadium Likas, dan seterusnya hari Ahad juga tapi pada 15 Februari. Ini di Stadium Perbandangan Selayang lah, menentang PDRM. Dan next match untuk Sabah FC of course akan menentang JDT nanti, guys. Ini tiba-tiba perlawanan besar itu pada 22 Februari pula 9.15. So agak jauh lah untuk dari satu perlawanan ke satu perlawanan. So di sini aku perhatikan lah yang benda-benda yang aku sentuh di awal video tadi tu, yang aku risaukan ada beberapa player kita tidak aktif bermain tu. So bagi aku mereka ni perlu diberi minit permainan yang segera lah sebelum menuju ke perlawanan sekali lagi menentang PDRM di Challenge Cup, dan juga sekali lagi untuk bersedia menentang JDT di Likas. So aku cuma berharap Sabah FC akan membuat beberapa siri perlawanan, tak kisahlah sama ada pasukan yang kompetitif ataupun just pasukan yang biasa-biasa saja, mungkin daripada wakil Keningau ke, wakil Tambunan ke, ataupun mungkin klub-klub dari Brunei ke, lebih kurang macam tu, ataupun Indonesia, mana-manalah terpulanglah apa yang management rasa sesuai agar dibawa masuk ke dalam kalender Sabah FC perlawanan tersebut. Kerana sekali lagi aku mahu pemain-pemain semua pemain baru ni lah untuk beraksi dengan lebih kerap sebelum menujunya perlawanan utama. Pasal bagi aku it's too late lah kalau macam kita mengharapkan apa yang di dalam jadual rasmi tu baru mereka boleh turun. Ia je satu benda yang merugikan, kerana kalau kita tengok dari segi perlawanan Saki-Baki di Liga Super ni pun kita ada tolak Challenge Cup lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perlawanan. Di 10 perlawanan tu
agak compact jugalah sebenarnya, di mana kita ada 2 perlawanan di Februari, 2 perlawanan di Mac, 3 perlawanan di April dan 3 perlawanan di Mei. So Februari dan juga Mac itulah adalah merupakan kerugian untuk kita, kerana ada sekali lagi dalam tempoh 2 bulan tersebut hanya ada 4 perlawanan saja yang boleh dilakukan. So sekali lagi tidak ada chance lah untuk pemain baru ni untuk menyesuaikan diri mereka dengan lebih cepat lah di saingan bola sepak tempatan kita ni. So terpulang pada tanggapan anda lah, ataupun anda rasa diorang ni profesional, boleh masuk terus main, tapi football sekarang ni demand dia lain. Ini bukannya main bola di waktu-waktu maghrib tu, bukan macam tu. Itu kau boleh start siapa-siapa saja, tapi this one is about tactical, is about mental, is about preparation, is about macam-macam lah. So that's why sekali lagi bagi aku is very important lah untuk memberi lebih minit masa kepada pemain baru ni. So antara benda yang aku fikirkan lagi di sini adalah kita belajar daripada beberapa peristiwa yang menggunakan beberapa pemain import, tapi hasilnya adalah selalu aku katakan Shopee lah, tapi ada satu, siapa sudah aku lupa nama dia, di orang komentar Star TV tu, baik lagi Shopee dia bilang, tapi ini Temu dia bilang. Temu, kalau Temu memang Temu sekarang teruk lah berbanding Shopee. So kita tidak mau satu lagi pemain Temu lah yang dibawa masuk ke dalam Sabah FC ni. Sekarang pun kita sedang memiliki satu pemain Temu lah sebenarnya. So aku mengharapkan di antara ke-5 yang dibawa masuk ni tidak ada join individu tersebut lah. Aku harap mereka boleh bermain selaku pemain import. Maksudnya level yang berbeza daripada pemain tempatan di saingan bola sepak kita ni lah. Dan sekali lagi aku ingin sentuh di sini adalah come on lah guys, dapatkanlah satu coach yang betul-betul berkredibiliti untuk membimbing pemain-pemain kita ni di saki-baki saingan bola sepak tempatan ni. Itu yang betul-betul aku harapkan lah. Jadi bertemu lagi di video seterusnya guys. Sertakan pada pandangan di ruang komentar di bawah. Assalamualaikum.